السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أبواب الفهم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك من عبادك الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفسنا تقواها وزكاها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة إلى الهدى والدعوة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. أما بعد. Alhamdulillah, teruskan lagi pembacaan kitab yang bertajuk Risalah At-Tanbih 'Anil Dhalal Liman Arada Dzal Jalal, yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Zulkifli bin Haji Ismail hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nusrah dan nadrah yang khusus daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada Tuan Guru Haji Zulkifli bin Haji Ismail. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah lalui fasal-fasal yang menjadi asas kepada seseorang itu mengenal dirinya sendiri melalui perkara-perkara yang lazim berlaku ke atas seseorang, bermula daripada hidayah. Kemudian setelah dapat hidayah, apa yang dia perlu lakukan, bagaimana menjaga hidayah tersebut dengan dia berlaku taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan di samping dia menjaga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menguatkan ketaatan tersebut, sentiasa dia menjaga zikir-zikir ma'thurat, ada wirid-wirid yang tertentu. Dan setelah masuk di dalam marhalah beramal dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan diuji dengan fasal beramal tetapi akan bertangguh daripada beramal, suka menunda-nunda perbuatan baik. Jadi ini adalah tanbih. Ini yang dikatakan tanbih kepada kita. Yang awal-awal tadi dia bagikan petunjuk kepada kita, supaya kita sedar kita ini sentiasa dapat hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila kita ada kesedaran nak jaga dia, kita kenalah berlaku taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terjemahan bagi apa?
Ini terjemahan bagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang itu sudah mendapat hidayah daripada Allah, dia kena meminta kepada Allah juga agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukur atas hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berlaku taat kepada Allah. Sebab apa? Syukur itu bukanlah hanya ungkapan semata-mata, tetapi adalah diterjemahkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu apabila ulama mengatakan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kita mengatakan syukur alhamdulillah, maknanya apa? Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Lalu bagaimana nikmat tersebut yang kita dapatkan, yang kita dapati daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah nikmat tersebut hanya begitu sahaja tanpa dilaksanakan ataupun dilakukan dengan perkara yang mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab apa? Syukur ini lain syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan. Maknanya ada manusia yang dapat nikmat tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada mereka, sesungguhnya azab aku adalah sangat pedih. Ini tanbih, ini yang dikatakan peringatan. Jadi peringatan kepada kita, diri kita apa? Bila kita ada kesedaran macam sekarang ni lah, pada saat ini alhamdulillah kita ada kesedaran, kita dah ada kesedaran, ada hidayah, kita berusaha berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun ada zikir-zikir yang kita amalkan. Tapi tanbih dia, peringatan dia, jangan bertangguh daripada beramal. Jangan bertangguh daripada beramal, dan jangan mengekalkan perbuatan maksiat. Ini yang di antara perkara yang selalu menjadi virus kepada orang-orang yang salik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus yang mengganggu perjalanan seorang hamba yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dia lakukan apabila dia diserang penyakit ini? Jangan bertangguh dari beramal, jangan mengekalkan perbuatan maksiat, jangan lupa, jangan pernah putus menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus. Ini tanbih, peringatan. Memang kita ada penyakit, memang seorang itu akan diserang dengan virus bertangguh daripada beramal ini. Berapa banyak amalan yang kita tangguh, Al-Quran kita tangguh, solat sunat kita tangguh, bersedekah kita tangguh, macam-macam perkara yang baik kita tangguh. Kemudian mengekalkan perbuatan maksiat. Kalau tidak maksiat, wa'aliyadzubillah, dosa-dosa besar, kita ada dosa-dosa kecil, sehingga perkara tersebut kita dah tak perasan dah itu sebagai dosa. Sedangkan bagi orang yang salik, jujur, benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka satu kesalahan, bagi mereka satu seolah-olah mereka buat satu dosa apabila mereka meninggalkan perkara yang sunnah. Sebab apa? Mereka yakin hanya dengan menghidupkan sunnah mereka di dalam kebaikan. Sebab bagi mereka yang mukhalafah sunnah, yang meninggalkan sunnah, kehidupan mereka
sama ada dalam keadaan ibadah ataupun lalai. Jadi sebab itu para abid, as-salihin, as-siddiqin, mereka benar-benar sungguh-sungguh menjaga perkara-perkara sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita masuk ke dalam masjid, berapa ramai yang kita ingat masuk masjid, kita baca, kita berniat i'tikaf, kita baca doa masuk dalam masjid. Kalau kita cek balik, kalau tanya seorang satu-satu, kan, mungkin kita akan dapati 50% yang dapat niat ataupun baca doa daripada rumah. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamshaya hadha ilaik fa inni akhruj asharan wala bataran wala ri'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha' mardatik. Sampai daripada perjalanan ada kita baca doa tu, paling-paling keluar terus, ambil kunci capai keluar daripada rumah. Jadi macam-macam perkara macam ini macam biasa, tapi bagi orang yang jujur, mereka akan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa menyesal sebab tertinggal satu sunnah. Macam sugi ni lah, ini benda biasa, kan? Sugi, saya ulang ni, macam sugi, benda biasa. Tapi banyak daripada kita meninggalkan. Tetapi benda inilah, sunnah inilah di antara sebab amalan kita berkali ganda. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kalau bukan sebab aku takut menyusahkan umat aku, maka aku akan wajibkan bersugi. Sebab apa? Di antara kemuliaan sugih yang Nabi SAW sebutkan ini, orang yang solat dengan sugih 70 kali ganda lebih baik daripada orang yang solat tanpa sugih. Jadi kalau yang solat hari ini pakai sugih pagi tadi, 70 kali kebaikan, 27 dapat dah pahala sama berjemaah, tapi dia menang dekat sugih. Jadi dengan 2 rakaat solat dia sahaja, dia bawa pahala yang besar. Jadi perkara-perkara macam inilah yang kita tak boleh mengambil ringan. Sebab kita nak buat perkara yang besar-besar bagi kita dah berat, maka jangan lupa dengan perkara-perkara kecil yang ganjarannya kadang-kadang lebih besar daripada kita buat perkara yang besar, tetapi tak istiqamah, tak mampu kita lakukan. Baik. Kemudian setelah daripada itu kita akan masuk permulaan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan, seseorang itu akan masuk fasal ni. Tetapi sebelum dia masuk, dia akan melalui penyakit-penyakit tersebut. Tapi penawar dia, jangan menggantung harapan kepada Allah. Jangan pernah berhenti menggantung harapan kepada Allah. Ini sambungan kepada yang minggu yang lepas tentang kisah seorang, ada yang ingat kisah siapa saya nak sebutkan? Kalau yang hadir minggu lepas, sebagai penutupan masa itu saya tak sebutkan, saya kata tangguhkan minggu depan. Kisah siapa? Ada yang ingat? Kisah seorang wanita yang salihah. Kisah seorang wanita yang salihah, menggambarkan betapa dia tidak memutuskan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berusaha mengelakkan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempitan, di dalam kesusahan. Apa yang berlaku?
wanita tersebut terdesak kerana apa dia? Putus bekalan makanan. Putus bekalan makanan, hidup susah. Kalau tak silap, wanita tersebut adalah seorang anak yatim, tak ada mak ayah, tetapi dia ada keluarga, dan ada seorang lelaki sepupu dia, sepupu wanita tersebut minat dengan dia daripada kecil. Tapi dia ni tak minat. Sepupu dia ni orang kaya. Sepupu dia orang kaya. Dan dia selalu minta bantuan dengan sepupu dia tak bagi. Sebab dan sepupu bila dia datang, sepupu dia kalau nak bagi syarat. Tapi dia tetap menolak. Sebab apa? Sepupu dia ni setiap kali dia tak minta tolong, dia kata boleh, tapi dia nak perempuan tersebut tidur dengan dia. Dan perempuan ni menolak. Alhamdulillah datang bantuan lain. Tetapi akhirnya perempuan ni tak boleh buat apa dah. Tak ada yang dapat membantu dia. Dengan penuh rasa berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun belum melakukannya. Dan lelaki ini pun orangnya beriman, ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi wanita salihah ni, sebab itu kesan orang yang saleh ataupun salihah, dia akan memberi kesan kepada orang lain dengan sebab iman yang ada dalam hatinya. Apa yang berlaku ketika dia sekali meminta bantuan daripada sepupu dia, dia bersetuju dengan syarat sepupu dia. Dia bersetuju. Kemudian lelaki tersebut seronoklah. Ini bukan senang, daripada dulu, daripada zaman muda-muda lagi dah suka. Ini peluang ni, tak nak lepas peluang. Jadi ketika lelaki itu sedang nak bersiap untuk tidur dengan perempuan tersebut, sebelum lelaki itu memerlukan perkara, perempuan itu sempat berkata kepada dia, dalam keadaan dia penuh harapan, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon pengampunan kepada Allah. Disebutkan kepada lelaki tersebut sebelum baru nak mula, lelaki itu nak mula dah lakukan perkara tersebut, dia cakap ittaqullah. Sekali dia cakap ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Beranjak lelaki tersebut, sentap. Itulah kesan orang yang saleh ataupun dan salihah. Bila dia bersebut, dia menyebut tentang keagungan Allah, orang lain akan sentap. Walaupun orang tersebut dalam keadaan imannya lemah, tapi bila dia dekat dengan orang yang soleh ini, orang soleh itu sebut benda Allah, takut, gementar. Kemudian apa yang disebut, keluar langsung cepat, segera dihalau perempuan tu, suruh keluar cepat. Kesan orang yang penuh harapan kepada Allah, yang takut bermaksiat kepada Allah. Kemudian seperti mana berlaku kepada Rasulullah SAW ketika mana Nabi SAW sedang berehat. Nabi letakkan pedang Nabi di tepi pokok. Datang seorang musyrik kafir, ambil pedang Nabi Muhammad SAW, meletakkan dekat tengkuk Nabi SAW. Siapa yang akan membantu engkau saat ini, wahai Muhammad?
sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut simple, Allah. Pedang tu jatuh. Tak mampu orang tersebut nak buat apa-apa. Sebab apa? Allah. Hebat. Kalau orang yang dalam hati dia mengagungkan Allah, disebutnya nama Allah, orang lain terasa dia punya kesan. Sebab itu seperti mana yang zaman kita hari ini, Allah Subhanahu wa taala melahirkan, tunjulkan setiap zaman itu ada tokohnya yang membimbing umat ini. Kalau zaman dulu ada nabi-nabi, zaman sekarang ni ulama-ulama lah yang menjadi pembimbing kepada umat, dan ada dia punya tokoh ataupun dia punya mujaddid. Jadi buat masa ni, di antara ulama-ulama yang tersohor di dunia, yang masyhur bukan kerana dia masyhur penampilannya, tetapi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamahnya di dalam menjaga sunnah, menyebabkan keberkatannya memberi kesan kepada orang yang hadir di dalam majlis ilmunya. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, seorang anak yatim, ayahnya hilang begitu sahaja tanpa disedari pergi mana. Apa yang berlaku? Dalam majlisnya dia sebut Allah, Allah. Depan mata saya ni pengsan orang. Pengsan. Masa tu dengan salam-salam, orang salam Habib, dia nak peluk. Nampak yang pengawal ni kawal lah nak tarik orang ni. Habib Umar kata biarkan. Dia lepas Habib Umar, dia jatuh pengsan. Kalau tengah doa ataupun tengah qiyamul lail, ini memang banyaklah kita ingatkan histeria lah. Sampai orang menjerit-jerit tak sedar diri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab setiap pagi sebelum subuh 200 kali, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panggil Allah Subhanahu wa taala, merintih. Kita tak rasa, tapi bila Habib Umar sebut ya Allah, ya Allah, orang dalam masjid tu menjerit-jerit. Hebat, kuatnya kesan kalau orang yang soleh dan orang yang bertakwa ni, bila dia nyatakan tentang keagungan Allah, sebut nama Allah sahaja, akan memberi kesan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jadi kisah orang yang bergantung harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak. Seperti mana yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, salah satu hadis yang mana 3 orang yang terkurung tak boleh keluar daripada gua, tertutup pintu laluan tu dengan batu. Jadi tak mampu, tak ada siapa yang boleh tolong diorang. Diorang nak tolak batu tu pun tak boleh. Jadi akhirnya hanya Allah sahaja yang mampu. Diorang sedar hanya Allah sahaja yang mampu menolong
mereka, dan masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebut bertawassul dengan amalan baik mereka. Mudah-mudahan tiga-tiga ni ada kebaikan-kebaikan yang tertentu mereka lakukan. Ada yang berkhidmat dengan mak ayah dia, dalam kitab Riyadhus Shalihin 3 orang. Akhirnya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala orang pertama berdoa, Allah geserkan sedikit batu tersebut, bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua meminta kepada Allah Subhanahu, berdoa kepada Allah, digerakkan lagi sehinggalah yang ketiga terbukalah batu tersebut, pintu yang terhalang, yang menghalang laluan untuk keluar. Jadi itulah kesan-kesan ataupun kisah-kisah yang mana mereka sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedar tentang diri mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya kita masuk kepada tajuk. Sebenarnya tajuk ni dia tak ada tajuk yang baru. Dia tajuk semua asal dia ni. Risalah Tanbih, inilah tajuk kepada semua. Ini semuanya ada kaitan dengan pada permulaan. Jadi kita awal-awal dah diberikan berikan kesedaran kepada diri kita, kemudian diberikan peringatan. Bila kita dah sedar ada hidayah tadi, bila kita dah mula beramal, jadi bagi step lagi ini berhati-hati. Macam doktor lah, macam doktor, awak minum ubat ni, makan ubat ni pagi siang, tapi jangan makan ni, minum 2 je atau minum 1 je. Lepas tu jangan minum selepas makan. Ada juga ubat minum makan sebelum makan. Ada ubat minum tengah malam sahaja. Dia macam tu. Jadi ini doktor hati. Sebab tu Nabi sallam, para pencinta Nabi Muhammad sallam menggelar Nabi Muhammad sallam ini tibbil qulub. Tibbil qulub, penawar bagi hati. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik, permulaan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif hafizahullah taala wa ra'ah, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain insyaallah ta'ala. Thumma anta ayyuhal akhal karim في هذه الحالة في مظنة الاستجابة، لأن الله عز وجل عامل عبده على حسب صدقه، فلا يكون القاصد والمريد صادقا في إقباله على ربه حتى شمر كل التشمير في عبادته وأخذ كل الأسباب في الوصول إلى رضاه الله سبحانه وتعالى، وشعر بالضعف ودخل باب الاضطرار والانكسار، فتدخل عليه الرحمن برحمته، لأن الرحمن لا يضع دعاء المضطر، ولأن المضطر لا يكون إلا صادقا في طلبه، وذلك عندما حصل فهو مظنة الاستجابة والقبول. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي حديث قدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، إذا عرفت هذا فاعلم أن الاضطرار والانكسار هو الباب الذي
dakhala minhu kullul awliya was-salihin fi bisatir rahmati wal ma'rifah wa man dakhala bighairi al-bab la ta'mana nafsah. Baik, terjemahannya, kemudiannya, wahai saudaraku yang mulia. Jadi seni di dalam memberikan nasihat, nak menunjukkan yang memberikan nasihat ini betul-betul ikhlas kepada kita, insya-Allah taala. Sebab apa? Di dalam kitabnya dia seolah-olah berbicara kepada setiap yang membaca. Dia tidak meletakkan pihak yang ketiga. Dia seolah dia meletakkan, dia langsung berbicara dengan yang membaca. Kitalah. Jadi Tuan Guru menasihatkan kepada kita, memanggil kita, wahai saudaraku yang mulia. Dan ini adalah adab. Jika kita nak memberikan nasihat, walaupun orang tu dia orang yang pendosa ke, lalai ke, tak solat ke, tapi bila nak bagi nasihat, mulakan dengan kata-kata yang mulia untuk dia. Ini adalah sunnah di dalam kita berbicara dengan untuk kita memberikan nasihat. Kita tengoklah siapa ni, Ustaz Abid Liu, kan? Dia jumpa orang tu Islam ke tak Islam, dia puji dengan apa? Dengan kemuliaan seorang itu sebagai manusia. Paling cukup yang tu dah. Bagus pakcik, alhamdulillah Allah berikan kita ni, Allah berikan ni, pakcik ni mulia, Allah sayang. Benda-benda simple, tapi